Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah untuk akidah pada hari ini, Ustaz akan menerangkan tentang hukum kita beriman kepada Rasul. Okey, siapakah Rasul ni? Kita duk sebut Rasul ni. Okey, cara bahasa mudahnya, Rasul adalah seorang utusan Allah yang diutuskan kepada umat manusia. Jadi Rasul ni adalah utusan Allah. Allah punya, orang kata, utusan lah. Allah hantar dia untuk bagi peringatan supaya menyembah Allah dan juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi apakah hukum untuk kita beriman kepada Rasul? Nanti kita tengok sama-sama dalam pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, hukum beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Apakah pengertian Rasul ni? Okey, Rasul maksud dia apa dia? Lelaki. Okey, Rasul ni mesti lelaki. Tak ada perempuan. Dalam sejarah ni Allah tak akan hantar orang perempuan. Allah menghantar seorang lelaki yang menjadi pilihan. Allah pilih seorang lelaki ni. Allah pilih seorang lelaki yang mana lelaki ni menerima wahyu. Allah bagi wahyu kepada dia. Allah bagi wahyu kepada dia untuk dirinya. Allah kata sembahlah Allah untuk diri dia dan juga dia perlu menyampaikan kepada orang lain. Jadi Rasul adalah seorang lelaki yang menjadi pilihan Allah yang mana mereka menerima wahyu untuk diri mereka dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Itu adalah maksud Rasul. Okey, kamu kena ingat Rasul adalah seorang lelaki. Pertama, seorang lelaki. Yang kedua, menjadi pilihan Allah. Allah pilih dia. Pilihan Allah. Yang mana yang ketiga, Rasul ini menerima wahyu. Menerima wahyu. Dia terima wahyu. Dan yang keempat, wahyu untuk siapa? Untuk diri dia. Dan juga untuk yang kelima adalah untuk orang lain. Itu adalah maksud Rasul. Jadi zaman sekarang ni tak ada dah Rasul. Allah tak ada menurunkan wahyu kepada siapa-siapa dan yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad saja. Kamu kena ingat. Lepas ni kalau kamu jumpa orang kata dia mengaku dia Rasul dan sebagainya, itu adalah orang yang menipu. Kamu wajib tak ikut dia, memang kena pukul lah dia tu. Sebab dia menipu dengan nama Allah. Dia bukan Rasul lah. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Itu adalah maksud pengertian bagi Rasul. Okey, dalil. Dalil ni maksudnya apakah bukti atau hujah untuk kita beriman kepada Rasul. Okey. Ini dalam surah An-Nahl ayat 36. Tak silap Ustaz. Okey, 36. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Okey, sampai situ saja. Okey, apakah Allah kata dalam Al-Quran ni? Apakah kata-kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran ni? Maksud dia apa dia? Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul. Maksudnya tiap-tiap umat tu Allah telah mengutuskan seorang Rasul. Okey, untuk apa dia? Dengan memerintahkan mereka, menyeru mereka hendaklah menyembah Allah dan menjauhi taghut ataupun syaitan. Jadi Allah telah mengutuskan tiap-tiap umat. Maksudnya umat Nabi Muhammad ada seorang Nabi Muhammad lah. Umat Nabi Isa ada seorang dan sebagainya. Tiap-tiap umat seorang Rasul. Seorang Rasul yang mana apa tugas dia? Untuk menyeru supaya menyembah Allah dan juga menjauhi syaitan. Okey, itu dalilnya. Allah dah kata dalam Quran. Allah telah mengutuskan seorang Rasul untuk menyeru menyembah Allah dan menjauhi daripada syaitan. Okey. Itu dalil Allah dalam surah apa? Dalam surah di dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik. Hukum beriman kepada Rasul. Okey, apakah hukum kita beriman kepada Rasul? Hukum kita beriman kepada Rasul adalah wajib. Sebagaimana kita beriman kepada malaikat, wajib beriman. Beriman kepada Allah wajib juga. Dan yang beriman kepada Rasul pun wajib. Wajib sebab apa?
wajib mempercayai bahawa Rasul adalah orang yang telah diutuskan oleh Allah kepada manusia. Jadi wajiblah, kita kena wajib percaya. Jika kita tak percaya salah seorang Rasul ni, maka iman kita boleh terbatal. Na'udzubillah. Kena mengucap baliklah. Kita kena beriman dengan semua Rasul yang ada. Bukan kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi semua Rasul yang ada. Semua yang ada kita wajib percayai dan kita wajib beriman bahawa mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya. Nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Okey, sebahagian ulama' lah. Sebahagian ulama' Islam ada yang mengatakan bahawa Rasul yang dalam Islam ni ada 313. Banyak. 313. Maksudnya setiap umat tu Allah telah menghantar seorang Rasul untuk menyeru menyembah Allah dan menjauhi pada syaitan. 313. Tetapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita beriman adalah berapa? 25 sahaja. Tak banyak. 25 sikit lah. 25. Yang wajib kita ketahui kisah dia, yang kita wajib ketahui pasal apa dia dilantik dia menjadi Rasul dan sebagainya. Baik, nama-nama Rasul yang telah disebut dalam Quran, 25 ni adalah apa dia? Okay, Ustaz sediakan. Ada 25 nama-nama Rasul. Baik, kamu boleh Google dalam YouTube. Ada, sekarang ni ada orang buat lagu lah. Lagu cara mudah untuk kita mengingati dan juga mengenali nama-nama 25 orang Rasul yang ada. Baik, antaranya lah kita boleh nyanyi sama-sama lah. Okay, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ustaz nyanyi tak sedap, tapi bolehlah nak dengar kan. Jadi itu adalah nama-nama Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Kamu boleh Google, tulis nama-nama Rasul. Lagu macam-macam sekarang. Zaman Ustaz dengar lagu Raihan saja. Lagu Raihan pun dah sedap lah. Sekarang ni macam-macam. Orang dah nyanyi, dah buat versi-versi dan macam-macam. Memang sedap lah. Untuk mudah kita ingat dan mudah untuk kita kenali 25 orang Rasul yang ada. Baik, seterusnya. Okey, Rasul Ulul Azmi. Tadi dah 25 orang Rasul. Rasul Ulul Azmi ni apa pula? Okey, Rasul Ulul Azmi ni bahasa mudahnya adalah Rasul-Rasul yang terpilih lah. Sebab apa dia terpilih? Sebab dia orang ni, kisah dia orang ni lebih dramatik lah. Maksudnya lebih banyak ujian daripada Allah dan tahap kesabaran orang tu memang tinggi. Memang tidak dinafikan mereka adalah Rasul-Rasul yang sangat bersabar dalam menempuhi ujian Allah. Okey. Rasul Ulul Azmi merupakan Rasul yang menjadi contoh yang terbaik. Memang terbaiklah dia orang ni. Terdapat 5 orang. Daripada 25 tadi ada 5 orang yang Rasul yang dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi. Okey, Rasul Ulul Azmi ni maksudnya apa? Orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi, yang banyak menempuhi kepayahan dalam berdakwah. Jadi dia orang ni, dalam kisah dia orang ni memang Rasul Ulul Azmi ni memang orang kata kisah yang tragis lah. Maksudnya kisah dakwah dia orang tu banyak cubaan dan dugaan. Okey, yang pertama apa dia? Nabi Nuh. Nabi Nuh, kalau kamu tahu kisah Nabi Nuh, dia berdakwah hampir 1000 tahun. Lama 1000 tahun dia berdakwah. Dan hanya masuk Islam sikit lah. Dan akhir sekali Allah datangkan ujian banjir. Nabi Nuh kena buat kapal dan sebagainya. Anak isteri dia tak masuk Islam dan sebagainya. Itu adalah kesabaran yang tinggi lah. Siapa tak sedih anak dan isteri mati dan sebagainya. Nabi Nuh tetap berdakwah kepada umatnya supaya untuk menyembah Allah. Baik, yang seterusnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tahu kisah dia. Nabi Ibrahim ni dia dibakar, dibakar dalam api. Rupanya api itu sejuk dan sebagainya, adalah kisah dia. Dan seterusnya Nabi Musa. Nabi Musa ni kamu kena dengar kisah dia. Nabi Musa ni
kisah dia selalunya dikaitkan dengan Fir'aun. Dan Fir'aun last sekali tu Nabi Musa dia merentasi laut, dia ketuk laut dan laut terbelah dan sebagainya. Semua kisah tu kamu boleh tengok lah nanti. Nabi Musa. Yang kedua yang keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa pun kita tahu. Dan last kali Nabi Isa dibunuh, disalib kan, disalib oleh kaum-kaum dia. Tapi sebelum dibunuh tu Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit lah, ke syurga. Jadi yang bunuh tu adalah orang lain. Itulah kisah Nabi Isa. Dan yang terakhir sekali terlindung dalam gambar ustaz di belakang ni adalah apa dia? Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad kisah dia tengah solat dekat depan Kaabah pun ada orang letak najis unta kan, dan sebagainya lah. Memang mencabar. Dan Nabi Muhammad ni sangat bersabar, sangat bertawakal dengan dugaan yang menempuhi dia. Dan Nabi Muhammad terus berdakwah kepada semua, insyaAllah. Baik, sampai di situ saja video hari ini. Dan Ustaz harap anak-anak Ustaz dapat memahami kenapa kita wajib beriman kepada Rasul. Dan Ustaz harap kita dapat mengenali 25 orang Rasul yang wajib diketahui, dan juga dapat mengenali 5 orang Rasul Ulul Azmi, yang mana Rasul ini merupakan satu contoh yang baik untuk kita dalam bersabar dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Baik, sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.